Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, apa khabar semua? Seperti biasa, jika audio saya jelas, boleh bantulah letak mesej bagi memaklumkan kepada saya bahawa ianya jelas. Okey, tajuk kita hari ini adalah Selamat Tinggal UMNO. Okey, apa maksud saya ya? Jadi, malam semalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO bermesyuarat. Dia adakan satu mesyuarat tergempar. Saya tidak terkejut ya dengan adanya mesyuarat itu, malah sudah dijangka, kerana kita tahu akan berlaku undian atau usul percaya terhadap Anwar 19 Disember ini seperti yang dijanjikan oleh Anwar. Jadi ada ketakutan mungkin Anwar kalah usul percaya ini, disebabkan di dalam Barisan Nasional ni rasa tidak puas hati terhadap Presiden dan kepimpinan parti menyeluruh. Walaupun ada yang berdiam diri dan apa, tapi agak menyeluruh, majoriti ya. Dan kita pun sudah tahu, saya pun tak payah buktikan lah, kita sudah lihat kenyataan-kenyataan terdahulu ya, banyak kenyataan minta Zahid letak jawatan dan sebagainya. Perasaan tu masih ada dan rasa tidak puas hati atas kerjasama dengan DAP dan Anwar, rasa tidak puas hati terhadap naratif-naratif palsu yang sedang diwar-warkan di media sosial dan sebagainya oleh kedua-dua Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Semua ni masih menyebabkan rasa takut ya, bahawa usul percaya tu tidak akan disokong oleh ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Biarpun jika mereka tidak undi, kemudian tiba-tiba dipecat dari parti, mereka akan hilang kerusi Dewan Rakyat. Okey. Jadi semalam ada mesyuarat tergempar dan Tan Sri Anwar Musa telah dipecat dari parti. Ya, iaitu ketua bahagian telah dipecat dari parti bersama dua ketua wanita bahagian. Okey. So, sekarang ni kita syaki seperti mana pemecatan dan penggantungan sebelum-sebelum ini, tujuan pemecatan ini dibuat adalah untuk menakut-nakutkan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Ya, supaya sebab usul percaya akan berlaku pada 19 hari bulan. Okey. Dan juga disyaki ya, pemecatan ini adalah dilakukan bagi menakut-nakutkan ketua-ketua bahagian dan pemimpin-pemimpin lain, kerana pemilihan UMNO saya jangka berlaku antara bulan Februari hingga Mac, dan Zahid terdesak hendak kekalkan kedudukannya sebagai Presiden UMNO. Dan saya percaya mungkin Anwar juga terdesak nak kekalkan Zahid, kerana sekiranya Zahid ditumbangkan dan contohnya orang lain, Ismail Sabri ke siapa ke jadi Presiden UMNO, maka ini akan menimbulkan suasana di mana Barisan Nasional mungkin seketui membuat resolusi tarik sokongan terhadap Anwar. Okey. So, memang ada ramai pihak berkepentingan inginkan Zahid kekal sebagai Presiden. Saya difahamkan ada ura-ura di dalam mesyuarat semalam tu, isu tak perlu tanding jawatan Presiden pun ada berbangkit. Ini saya difahamkan, dan saya juga difahamkan bahawa ramai ahli MKT tidak hadir mesyuarat kerana sudah meluat dan sudah give up dan tidak hadir ke mesyuarat. Jadi sekarang ni saya nak ucapkan selamat tinggal kepada Barisan Nasional atau khususnya UMNO. Jadi saya rasa ini bukan sesuatu yang memeranjatkan atau perlu saya buktikan kepada sesiapa. Saya rasa semua orang dah tahu Anwar UMNO ni makin ditolak, yang dalam keadaan dia sudah ditolak pada PRU ke-15, hanya dapat 27 ke 26 kerusi. Kini dia makin ditolak, dan ini boleh dilihat di kubu kuat dia di Tioman dalam pilihan raya negeri baru-baru ni, majoriti dia jatuh separuh. Dan UMNO membantu PH berkempen di kawasan Parlimen Padang Serai. Bukan hanya PH ya, kubu kuat dia runtuh. Perikatan Nasional menang dengan majoriti 2 kali ganda majoriti yang dimenangi oleh PH pada 2018.
Jadi ada yang shock sendiri, kata oh ini itu. Hakikatnya penolakan nyata. Majoriti rakyat meluat dengan penipuan-penipuan PH dan Barisan Nasional. Okey, so itu kita tidak perlu nafikan lagi. Tapi apa yang lebih penting ialah Zahid sedang menonjolkan sifat-sifat diktator dan sedang mengorak langkah-langkah yang dilihat adalah untuk mengekalkan kuasa kerana terdesak nak selamatkan Tengku. Jadi semalam saya ada tulis satu artikel, atau awal pagi ni saya ada tulis satu artikel. Jadi anda boleh baca sebab link kepada artikel tersebut ada di ruang komen. Tetapi saya baca 2-3 perenggan yang saya tulis. Apakah ahli-ahli Parlimen UMNO sanggup berdiam diri setelah diperdaya oleh Zahid? Tang mana diperdaya ya? Banyak. Okey, Zahid pecat Anwar Musa. Sebenarnya dalam senarai orang yang patut dipecat, Zahid patut duduk nombor 1. Mungkin saudara-saudari lupa, ada satu ketika dulu ada ura-ura masa apa orang kata, masa nak tumbangkan Muhyiddin tu, dan sebelumnya saya tarikh sebenar saya lupa ya, ada ura-ura MP Barisan Nasional tertentu sokong Anwar sebagai calon Perdana Menteri, bukan Ismail Sabri. Jadi bila ditanya Zahid ya, apa Zahid kata? Ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional bebas nak sokong siapa dia orang nak, saya tidak boleh halang. Jadi itu adalah satu kenyataan yang dibuat oleh Presiden UMNO ya, sebab pada masa itu memang ada subahat antara Zahid, Anwar, Najib, sebab mereka nak naikkan Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi bila benda tu bocor, Zahid cepat-cepat dia kata, saya tak boleh halang sesiapa nak sokong orang mana. Maknanya Zahid secara tidak langsung beritahu, kalau dia orang nak sokong Anwar, iaitu pihak lawan, saya tidak boleh halang. Tetapi hari ini Anwar Musa dipecat kerana didakwa menyokong pihak lawan. Okey, itu pun saya nak tanya, sebenarnya pihak lawan yang dimaksudkan ialah Perikatan Nasional. Saya nak tanya, Perikatan Nasional pihak lawan ke ataupun bukan duduk dalam kerajaan dulu? Kalau banding Perikatan Nasional dengan Anwar, Zahid kata dulu tak salah kalau sokong Anwar, biarpun Anwar ni pihak lawan. Tapi Perikatan Nasional duduk dalam kerajaan bersama Barisan Nasional. Jadi sebenarnya Zahid ni, he does not know what he's saying. Dia main petik, cakap, lempak saja, harapkan orang percaya dengan retorika palsu dia. Hakikatnya, kalau kita pegang pada apa yang dia kata, tidak ada salah sokong sesiapa. Mungkin orang lupa. Kedua, Zahid melanggar ketetapan parti dalam Perhimpunan Agung UMNO. Dalam Perhimpunan Agung UMNO Mac lepas, ditetapkan no Anwar no DAP. Tidak disebut no Anwar no DAP pada PRU 15, tidak disebut no Anwar no DAP hanya sebelum, tak ada. Dia cuma sebut no Anwar no DAP, noktah. Bermakna polisi no Anwar no DAP kekal berkuat kuasa sehingga PAU depan, Perhimpunan Agung UMNO depan. Kerana MKT atau mana-mana badan dalam UMNO tidak boleh atasi keputusan PAU. Jadi selagi belum ada Perhimpunan Agung UMNO, Zahid tidak sekali-kali boleh melanggar dasar parti yang ditetapkan, iaitu no Anwar no DAP. Tetapi Zahid membuat demikian. Dia melanggar ketetapan parti sekaligus melanggar perlembagaan parti dan berpeluk-pelukkan dengan Anwar dan DAP. Alasan diberikan kononnya ini adalah titah raja yang di Pertuan Agong. Satu lagi penipuan, satu lagi kepalsuan. Ya. Alasan diberi kononnya diwar-warkanlah di media sosial, kononnya kerjasama ni perlu supaya boleh ada Perdana Menteri untuk mengatasi kemelut. Kalau macam tu, mengapa tak kerjasama dengan Perikatan Nasional? Sebab majoriti ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional hendakkan Perikatan Nasional. Jadi mengapa ikut minoriti? Kenapa tak ikut majoriti? Kemudian mereka putar belik lagi. Sebab PAU juga menetapkan no bersatu. Satu lagi kepalsuan. Sebab PAU tidak menetapkan no bersatu. PAU menetapkan no bersatu, tak ada kerjasama dengan bersatu pada PRU 15. Kalau no Anwar no DAP dia tak sebut bila. Tapi kalau no bersatu dia sebut pada PRU 15.
Maknanya selepas tu boleh kerjasama, dan majoriti nak kerjasama. Penipuan demi penipuan, ya. Akhirnya Zahid takut sebab majoriti MP nak bersama perikatan, jadi mereka buat kompromi. Kita tak sokong perikatan, kita tak sokong PH, kita tak sokong calon dari perikatan, kita tak sokong calon dari PH, kita duduk pembangkang. Semua MP setuju berkompromi. Tapi keesokan harinya secara senyap muncul satu warkah yang sudah disahkan kesahihannya, dan dalam warkah itu Zahid menipu pula yang di-Pertuan Agong dan Istana. Kononnya 30 MP BN sokong Anwar, dan MP-MP BN terkejut dan marah, dan ada usul tidak percaya, undi tidak percaya oleh MCA dan sebagainya, mendesak Zahid letak jawatan. Dalam BN UMNO pun ramai terkejut dan tidak percaya Zahid boleh melakukan sesuatu sebegitu rupa. Ya, saya dah jelaskan, Agong melantik Anwar berpandu kepada perlembagaan, dan Agong cukup bijaksana dalam melaksanakan tanggungjawabnya, iaitu oleh kerana tidak ada pihak yang ada majoriti, jadi berpandu kepada perlembagaan perkara 43A yang di-Pertuan Agong, pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, mendapati bahawa Anwar mungkin mendapat majoriti. Sebab Anwar ada 82, dan Agong yakin 82 kerusi bermakna 82 MP PH sokong Anwar, berbanding dengan 73 MP perikatan. Jadi Agong yakin 82 MP itu sokong Anwar, maka Agong pada hemat tuanku, Anwar mungkin dapat sokongan majoriti. Jadi Agong lantik Anwar sebagai Perdana Menteri yang akan menubuhkan kerajaan minoriti. Tak kira BN sokong ke tak sokong, kerjasama ke tak kerjasama, memang Anwar akan dilantik. Seterusnya, oleh kerana Agong fikir mungkin Anwar dapat majoriti, jadi sekarang Anwar wajib membuktikan majoriti dia menerusi usul percaya. Dan sekalipun usul percaya tidak dilakukan 19 hari bulan ni, kita boleh tahu sama ada Anwar ada majoriti atau tidak menerusi undian bajet hujung bulan. Semalam saya silap. Undian bajet kalau kalah, ianya sah mengesahkan secara perundangan Anwar tidak ada majoriti dan Anwar perlu letak jawatan, ataupun menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen, dan Agong boleh menidakkan nasihat itu. Okey. Tetapi jika usul percaya menang, jika undian bajet menang, ianya tidak menunjukkan Anwar ada majoriti. Anwar masih perlu buat usul percaya. Ini terlalu rumit untuk saya jelaskan, tapi pokoknya undian bajet jangan kalah. Kalau kalah, Anwar kena letak jawatan atau nasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Baik. Jadi penipuan demi penipuan oleh Zahid dan sebagainya. Jadi adakah pemimpin-pemimpin UMNO masih akan beretorika kami berjuang demi parti? What parti? Parti ni kalau ada seorang pemimpin penipu yang memperlakukan pemimpin-pemimpin bawah dia sebagai hamba abdi yang wajib mengikut telunjuknya, biarpun telunjuk ini membawa kepada kemudaratan, kebinasaan dan kehinaan, dan parti tidak boleh berfungsi lagi, terbukti tidak boleh berfungsi lagi demi agama, bangsa dan negara, tetapi sudah menjadi satu tapak semaian agenda-agenda jijik yang dikepalai oleh seorang pemimpin yang hanya nak selamatkan tengkuknya dan menukar parti itu kepada platform perjuangan peribadi yang berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan peribadi beliau. Adakah parti ini yang anda sah tidak dapati anda tidak boleh melakukan perubahan? Jika anda cuba lakukan perubahan, anda dicantas, tidak ada cara nak mengubati parti itu. Adakah anda hendak memperjuangkan parti itu dengan retorika kononnya, oh kami sayangkan UMNO, kami ya. Sebenarnya jika anda berkata demikian, anda sedang menonjolkan bahawa anda sudah duduk dalam penjara jahiliah, sebab anda tidak faham situasi sebenar. Jika anda memperjuangkan satu parti yang memang sah tidak boleh diubati sebab sikap pemimpin dia yang cuba hendak cantas sesiapa sahaja yang cuba mengubati parti itu, dan dia sentiasa akan berjaya mencantasnya, maka anda sedang memperjuangkan satu agenda kebinasaan terhadap
masyarakat Melayu Islam terhadap agama, bangsa dan negara. Anda sedang membantu, ya, menyuburkan dan membenarkan satu badan atau satu parti yang membawa kebinasaan ini untuk terus mara ke hadapan, membawa lebih banyak kemudaratan, lebih banyak kebinasaan, lebih banyak kehancuran terhadap agama, bangsa dan negara. Jadi sekarang sebenarnya sudah menjadi tanggungjawab anda sebagai pejuang kebenaran, pejuang agama, bangsa dan negara untuk sama ada secara serta-merta atau dalam masa terdekat untuk mengusulkan atau melakukan sesuatu untuk cuba cantah Zahid, atau jika terbukti tidak boleh dilakukan dalam masa terdekat, anda perlu tarik talian hayat yang anda berikan kepada UMNO dengan beramai-ramai keluar parti supaya parti itu tenggelam. Ini sudah menjadi tanggungjawab anda sebagai pejuang agama, bangsa, negara dan pejuang kebenaran. UMNO dah lari jauh dari landasan, ya. Jadi saya difahamkan Anwar Musa dipecat hari ini, mungkin akan berlaku lagi pemecatan-pemecatan dan penggantungan-penggantungan untuk memecah belahkan pihak yang dikira lawan Zahid, ya. Jadi kalau Zahid melakukan banyak kesalahan, banyak penipuan dan orang tegur secara ikhlas kerana nak mengubati UMNO, tetapi orang yang tegur tu dikira dicap sebagai musuh dalam selimut, musuh ini, musuh itu, ya. UMNO dah jadi bara. Dan jika terbukti anda tidak boleh ubati bara tu, maka kena singkirkan bara tu. That is what you have to do. Jangan berretorika demi parti. Kalau dah tahu benda tu adalah satu pemusnah, dan kalau anda kata demi parti, lebih baik anda kata demi kemusnahan, kami akan terus bersama UMNO. Orang akan pandang anda sebagai pengecut. Sebenarnya apa yang UMNO kita perlu lihat sekarang adalah kemunculan, ya, wira ala Hang Tuah dalam UMNO yang akan berperang dengan Hang Jebat Zahid dengan kadar segera. Where is the Hang Tuah UMNO? Itu yang anda perlu jawab. Hishamuddin, Ismail Sabri, ya, siapa lagi? Yang siapa dia tu? Dari Selangor tu apa dia? Nur Omar dan anda semua. Masyarakat Melayu Islam sedang memahati. Biar sekalipun MP UMNO ni keluar UMNO beramai-ramai dan hilang kerusi-kerusi di Dewan Rakyat, biar Agung menentukan perlu buat 10 hingga 20 pilihan raya kecil atau buat PRU semula atau buat darurat, biar Agung yang menentukan. Tetapi sudah menjadi kewajipan anda untuk melihat, melangkaui tanggungjawab kepartian anda kerana parti anda sudah bertukar menjadi bawah. Okay. Banyak penipuan Zahid ni, banyak penipuan. Retorika palsu dimarakkan kononnya. Ya, banyaklah saya dah cerita tadi, ya. Okey. Baik. Saya akan akhiri live ni dalam 5 minit. Okey. Aisyah Humaira, Hang Tuah UMNO adalah Ismail Sabri, saya rasa. Saya tak kisah. Tapi dia perlu menjelma dalam kadar segera. Perlu menjelma dalam kadar segera. Buat, sama ada buat EGM, cantas terus Zahid, atau keluar UMNO beramai-ramai pemimpin-pemimpin bahagian. Kemudian pilihlah, nak bersama GTA ke, nak bersama perikatan ke. Kalau saya suruh anda pergi ke GTA, nanti orang kata sebab saya ni mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memang saya mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, itu tidak akan berubah. Tetapi untuk tidak dituduh, saya suruh anda masuk GTA, kalau ikutkan, saya fikir perlu masuk GTA, tapi tak apa. Anda pilihlah, nak masuk GTA ke, nak masuk perikatan ke. Tetapi UMNO kena diucapkan selamat tinggal, for the country. Rakyat terang jelas nampak di luar, jelas mereka nampak penipuan ni.
Kerana ahli-ahli MKT pun tak boleh hadir mesyuarat kerana dah meluat. Maka ini adalah anda sedang dengan bersetuju untuk terus menjadi ahli UMNO, anda sedang memberi nyawa kepada seorang pemimpin yang dah gila kuasa, yang terdesak, yang sedang bermaharaja lela dan membawa kehancuran kepada parti sekaligus menghancurkan semua aspirasi penyokongnya yang ditipu bulat-bulat kononnya perjuangan ni demi agama, bangsa dan negara. Jadi itu sahajalah saya nak sampaikan sebelum saya berundur. Ya, saya tidak akan berganjak dari landasan kebenaran. Ya. Sekarang the country is divided between Malays and non-Malays. Okay. Jadi kalau saya lihat bila one to one, kalau saya berbincang, orang berbincang secara beremosi ni saya setakat dengar aja. Okay. Kalau contohnya ada beberapa non-Malay, dia setuju dengan apa yang saya buat, tapi ada pula yang kata, oh tidak boleh, tidak ni, tidak itu. I don't care. Bagi saya, whatever you say, it has to be based on truth. Okay. So apa yang diperlukan sekarang, yang saya lihat ialah bye-bye UMNO. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.